Okey, kita teruskan dengan bab 10.5 kumpulan darah manusia. Okey, kumpulan darah manusia terdiri daripada 4 kumpulan A, B, AB dengan O. So, macam mana nak membezakan bentuk ataupun jenis-jenis darah keempat-empat darah ni? Okay, first, kalau kita tengok kat jadual 10.5 kat sini, kat sebelah kiri, dia cakap kumpulan darah A, dia ada antigen A di atas dia punya, dia punya kad darah. And lepas tu, dalam serum darah tu, dia ada anti-B. Okay, kat sini, kalau tengok kat bahagian nota, okay, bahagian nota, sini, dia cakap antigen A kat darah A and ada anti-B kat darah A. Maksud dia, antigen A maksudnya kalau ada darah A ataupun darah yang mengandungi antigen A, dia sangat welcome. Okay, antigen dia maksud dia mengalu-alukan macam tu. Okay, lepas tu dia ada anti-B. Anti-B ni maksudnya kalau ada benda B masuk ke darah A, dia akan lawan. Antibody maksud dia melawan. Jadi kat sini darah A, dia ada antigen A, maksud dia mengalu-alukan benda yang A. Lepas tu dia melawan, dia tidak mengalu-alukan benda B. So kalau sini, let's say awak darah A. Okay, awak darah A. Tapi awak sekarang ni kekurangan darah A. Awak perlukan darah. Jadi, kalau ada penderma darah B bagi ke awak, awak tak boleh nak terima. Sebabnya, dia adalah anti-A. Kalau tengok kat sini, darah A dia sangat lawan A. Maksudnya, benda A dia sangat lawan, berlawanan. Kalau A masuk sini, dia tak ada tempat untuk dia tinggal. Okay? Itu yang dimaksudkan dengan antigen dan antibody. Right? Ataupun anti. Right, kita tengok kat darah B tadi. Darah B ada antigen B, of course. Lepas tu dia sangat lawan, dia sangat anti dengan A. Dia tak suka A. Alright. Lepas tu, darah AB pula, dia ada antigen A dan B. Alright. Kat sini dia tak ada suka siapa-siapa. Dia tidak suka siapa-siapa lah. Maksudnya dia sangat welcome lah dengan orang. Alright. Dia tak ada musuh. Alright. Seterusnya kat darah O, dia tak ada antigen. Dia adalah parti yang bebas. Parti bebas maksudnya sesiapa je boleh masuk. Alright. Tu yang membezakan macam mana kita nak tahu tu darah A, B, AB dengan O. Kita tengok kepada antigen. Kalau antigen A, dia ada A. Antigen B adalah B. Antigen A dan B adalah AB. Tak ada antigen adalah darah O. Alright. Kita pergi tengok carta ni. Alright. Kita ada pembekal dan penerima. Okey, kita tengok dari penerima. Alright. Penerima. Let's say awak kekurangan darah. Awak perlukan orang untuk berikan awak darah. Yang orang berikan awak darah tu adalah pembekal. So, right. Tengok kat sini. First off, awak darah A. Tadi kita cakap kan, antigen A sebab dia darah A. And then dia sangat lawan. Dia musuh kepada B. Right? Dia musuh kepada B. So, let's say ada penderma yang bagi awak darah A. Dia terima. Kalau penderma B, dia tak terima sebab dia adalah musuh B. Lepas tu, kalau ada penderma AB, dia pun musuh. Sebab kenapa? AB tu ada salah satu, dia adalah B. Jadi, kalau orang tu AB, dia adalah musuh awak. Lepas tu, O. O tadi ingat kita adalah free party. Kita adalah parti yang bebas. Jadi kita tak ada musuh siapa-siapa. Jadi kalau A terima O. Alright. A terima O. Okay, kita pergi pula dengan darah B. Okay, B tadi kita ada antigen B. Ya, kita mengalu-alukan B. Tapi musuh kita adalah A. Jadi A kita tak terima. Kita biarkan kosong. B kita mengalukan. Sama juga dengan AB. So, ada A, kita jadi musuh. Lepas tu, O sebab dia free party, parti bebas, kita terima dia. Alright. Okay, moving on ke AB pula. Okay, AB pula dia tak ada musuh. Okay, dia tak ada musuh. Dia sangat welcome A dengan B.
So, kalau darah A masuk, A suka. Kalau B masuk, B pun dia suka. Kalau ada AB lagilah dia suka sebab sejenis. Lepas tu O sebab parti yang bebas, jadi dia terima. Right. O pula kat sini dia cakap dia tak ada antigen. Okay, dia parti yang bebas. Okay, tapi disebabkan dia tak ada tempat untuk dia binding, maksud dia tak ada tempat untuk orang lain diam, parti diam. So, dia cuma boleh terima O sahaja. Alright. Kalau A dah masuk boleh, tapi masalahnya yang A tu, antigen A nak melekat kat mana? Sebab dia tak ada tempat tinggal. So, that's why AB dengan AB tak boleh nak duduk kat O. Jadi, conclusionnya di sini, O adalah penderma universal, AB adalah penerima universal. Okay, sebab penerima macam ni kan. Okay, O macam ni. Alright. Okay, ingat AB penerima universal, O adalah penderma universal. Alright. Kita pergi kepada faktor rhesus. Okay, faktor rhesus yang menentukan darah seseorang positif ataupun negatif. Contoh, A positif, A negatif, B positif, B negatif, AB positif, AB negatif, lepas tu O positif ataupun O negatif. Alright. Okay, nama lain rhesus positif ni kita panggil sebagai antigen D. Alright. Kita selain ada antigen A, antigen AB, B, kita ada juga D. Alright. D untuk kita sebagai rhesus lah. Rhesus factor. Alright. Kat sini, kita ada bagikan kepada dua situasi. First situasi awak ialah rhesus negatif ataupun antibody anti-D, maksudnya dia tak ada antigen D, maksudnya dia adalah RH negatif. Dia terima darah positif. Okey, dia terima positif. Awak tu negatif tapi awak ambil darah positif. Sepatutnya tidak boleh berlaku. Sebab kenapa? Aglutinasi darah akan berlaku. Maksudnya nanti kalau positif tu masuk ke dalam darah saluran negatif, yang positif tu nanti akan tergumpal. Dia akan menjadi beku. Okey, menjadi beku. Kenapa dia berjadi macam ni? Sebab satu, first, RH negatif ni, yang penerima ni, dia akan, penerima yang negatif lah, dia akan keluarkan tindak balas yang mana dia akan menghasilkan antibody anti-D. Yang mana yang antibody anti-D ni dia akan lawan positif. Dia akan makan. Okay, dia akan beku supaya dia tak terus masuk ke badan. Tapi kalau let's say yang antibody anti-D ni terlampau bekukan RH positif, jadi darah tak boleh nak darah tak boleh nak lalu kan. Let's say yang ni, okay, ni salur darah. Lepas tu salur darah ni RH negatif kan. Lepas tu ada pembekuan di sini, pembekuan di sana. Lepas tu sebab aglutinasi tadi lah. Jadi corong tu, lumen tu jadi kecil. So orang tu akan mati because of this one lah. Alright, kita pergi kepada situasi yang kedua. Yang ni berlaku ketika ibu mengandung ataupun ketika kehamilan. Okay, let's say first situasi dua adalah ibu tu adalah RH negatif dan bapa dia pula adalah RH positif. So, keberangkalian dia selalu normally bayi atau fetus tu dia adalah RH positif lah. Kebanyakan RH negatif ni sangat rare. Sangat rare. So, let's say bayi tu positif. Kita tengok kat sini. Okay. Lepas tu, kalau baby tu ataupun fetus tu adalah positif, dia punya kan kita punya fetus, dia mendapat nutrien dan segala bekalan dari ibu dia kan melalui placenta tu kan. So, therefore, keluar masuk tu adalah melalui placenta. So, again, yang sel darah fetus ni, of course, dia akan masuk ke dalam sistem peredaran ibu dia. Okay? Yang positif masuk ke negatif. So, kat sini, sel darah ibu, sel darah putih ibu, dia akan menghasilkan antibody anti-D. Sebab serpihan sel darah fetus yang telah masuk ke dalam darah ibu. Okay. Jadi sebab darah ibu dia tadi adalah negatif. Okay, adalah negatif. Disebabkan tindak balas tadi,
Sebab dia negatif, jadi dia perlu hasilkan antibody anti-D. Okey. Lepas dia dah mengalir ataupun dia dah menghasilkan antibody anti-D oleh ibu dia, lepas tu yang antibody anti-D dia akan masuk balik ke dalam placenta dan mengalir masuk ke peredaran fetus. Tapi di sini, untuk selalunya case first child ataupun anak pertama, dia tak adalah kesan sangat. Okey, dia kalau dia boleh musnahkan sel darah bayi tersebut, tapi dia adalah tiada kesan sangatlah. Sebab kenapa? First, yang ketika antibody anti-D first time yang dihasilkan oleh ibu dia tak ada banyak sangat. Okey, tak banyak, tak pekat. That's why kalau dia nak menyerang yang positif tu tadi, yang bayi tu tadi, dia tidak boleh sepenuhnya musnahkan sel darah bayi tersebut. Alright? Tapi disebabkan dia tidak boleh musnah sepenuhnya, keberangkalian anak tu ada kecacatan akal ataupun anemia, kekurangan darah ataupun darah yang tidak normal lah, yang bentuk dia macam sabit ke apa macam tu. Alright. And then yang antibody anti-D ni, dia akan kekal dalam dalam peredaran darah ibu dia tadi. Okey, when ibu dia mengandung lagi anak yang kedua, ni kuasa Tuhan lah. Kalau dia ditakdirkan anak tu matilah. Sebab kalau ikut scientifically, anak yang kedua tu akan mati. Sebab dia punya antibody anti-D untuk melawan lagi sekali anak yang kedua, dia hasilkan double lagi. Therefore, adalah banyak daripada positif dalam fetus dia. So, anak dia akan mati. So, ni gejala dia adalah kenapa? Alright. Dia punya gejala adalah erythroblastosis totalis. Erythroblastosis tu adalah pembekuan darah. Okay, yang tadilah kita belajar sebagai agglutinasi darah. Alright. When terlalu banyak darah telah beku dalam bayi tersebut, again saluran jadi kecil. Baby punya saluran pun memang kecil, jadi mudah untuk dia mati sebab tiada oksigen. Jadi kita panggil sebagai erythroblastosis. Alright, so untuk mengelakkan anak kedua dia mati, dia ada satu rawatan untuk ibu dia. Kita panggil sebagai, kita masukkan globulin anti-rhesus. Maksudnya untuk stop pembentukan antibody anti-D. Maksudnya kita nak kurangkan antibody anti-D dalam ibu dia. Walaupun rawatan ni tidaklah 100% berkesan, tapi at least dia tak meragutkan nyawa anak dia yang seterusnya lah. Maybe ada kecacatan sedikit lah dengan anaknya, seperti anemia dengan cacat akal. Alright, kita melihat kepada 10.6, iaitu isu kesihatan. Okay, isu kesihatan berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Okey, dalam sistem peredaran kita sangatlah perlu menjaga kita punya saluran darah. Okey, sepertinya makanan seimbang yang rendah lemak. Kenapa? Sebab kalau banyak lemak, sumbat pula lubang arteri kita ataupun menyumbatkan lumen. Lumen adalah lubang arteri ataupun vena. Okey, lepas tu kena bersenam untuk bakar lemak supaya peredaran darah adalah lancar. Dan tidak merokok ataupun alkohol, kerana yang ini boleh menyebabkan kolesterol berkumpul di saluran-saluran darah. Alright. Okay, contoh-contoh isu kesihatan yang menyebabkan sistem peredaran tersumbat ataupun ada masalah adalah first, atherosclerosis. Okay. Atherosclerosis bererti pembentukan dan pemendapan plak. Okey. Dia punya key point adalah bentuk mendap plak di dinding arteri. Kenapa benda ni pembentukan
pembentukan dan pemendapan berlaku adalah hasil daripada kolesterol lah tadi, lemak, lipid, tisu otot yang dah mati ataupun platelet yang tergumpal. Okey, macam tadi kan, kalau darah kita tak stop and then kita ada platelet, okey, platelet yang putih tu yang apa tu, yang menyebabkan darah kita stop, yang itulah yang platelet tu. Okey, plak akan menyumbat dan menyempitkan lumen ataupun lubang pada saluran darah. Okey, untuk atherosclerosis, ingat ni first step. Okey, first penyakit sebelum kita kena arteriosclerosis. Okey, arteriosclerosis adalah stage yang kedua untuk penyumbatan saluran darah. Okey, tadi arteriosclerosis, tak ada R, adalah mendap dan pembentukan plak. Okey, tapi di arteriosclerosis adalah ketika pemendapan dan pembentukan plak tu telah mengeras. Okey, dia punya kitrum adalah mengeras dan hilang kenyal. Maksudnya dia punya arteri dan vena tu tak boleh nak kontrak lagi untuk biar saluran tu lebih lancar untuk lancar untuk mengepamkan darah kan. Okay, therefore arteriosclerosis adalah pengerasan dan hilang kekenyalan saluran darah. Okay, alright, kita moving on kepada hipertensi. Okay, hipertensi adalah berlaku apabila pengaliran darah semakin sukar. Kenapa semakin sukar? Adalah kerana tekanan yang sangat tinggi melalui lumen. Okay, contohnya kalau tadi hipertensi kan, saluran darah kita macam ni, kecil saja. Okay, lepas tu kalau ada pembentukan plak sini, jadi tekanan sebab dia terlalu sempit, okay, laluan saluran darah nak masuk pun ada sangat sempit, jadi menyebabkan tekanan darah yang sangat tinggi. Dia perlu high pressure lah untuk pump biar lalu dia punya darah. Jadi yang ni situasi ni kita panggil sebagai hipertensi. Okey, kalau situasi ni berlaku secara berterusan dan berlaku di area otak, okey, kita punya arteri halus akan pecah satu dan akan menyebabkan stroke. Okay. Stroke berlaku apabila darah beku ataupun thrombus sekatlah aliran di otak tadi. Macam tadilah yang lukis kat saluran tadi, alright? So adalah beku. Sebab, okay, let's say ni saluran tadi, ni plak, alright? Plak. Okay, disebabkan perlukan saluran yang tinggi, high pressure, and then, okay, jadi stroke. When high pressure, tapi sebab laluan terlalu sempit. So, when terlalu sempit, dia akan menjadi slow even though high pressure. So, when terlampau slow, dia akan, okay, darah ni akan stop kat sini. Darah seterusnya akan stop kat sini. Okay, when kumpul, stop darah kat sini, dia akan menjadi, lama-lama dia akan menjadi beku. Alright, sebab dalam darah kita ada kalsium, kita ada platelet. Yang ni sebenarnya adalah untuk pengerasan darah. Macam kalau kita terluka, platelet tu adalah untuk biar darah kita membeku. So dalam saluran darah kita ada platelet. Kalau darah tadi, saluran darah ni lah, dia kumpul, datang pula platelet. Jadi akibat dia punya darah jadi beku, jadi sekat aliran di otak. Alright. Okay, kita pergi kepada angina. Okay, angina adalah terjadi lumen arteri sempit di mana arteri koronari di jantung, di mana bekalan oksigen adalah rendah ke otot. Okay, ke otot. Right. Angina adalah sakit dada yang kuat. Okay, let's say kat sini. Okay, lumen arteri kita sempit. Okay, lumen arteri koronari. Okay, ni jantung kita. Ni jantung kita kan. Kita ada jantung macam ni kan. Okay, kita kena keluar darah. Okay, ni darah keluar. Let's say yang sini sempit. Okay, sempit. Kat jantung dia laluan nak pump darah dah sempit. So, kat sini, when nak pump keluar, oksigen lah sangat. Therefore, dia punya oksigen adalah sangat
rendah. When oksigen sangat rendah, so banyak untuk laluan ke otot jantung tu, oksigen dia adalah sangat sedikit. When oksigen sangat sedikit, karbon oksida adalah banyak. So when karbon oksida banyak, and then dia menyebabkan laluan tu asid, and also akan menyebabkan otot tu mengeras, mengetatkan dia punya otot muscle jantung tu. Therefore, itulah sebab kalau dia nak pump, dia jadi susah, dia sakit, dia sangat mengeras. Okay, let's say kita nak mencengkam buku yang tebal, kita nak picit pun kita perlukan tenaga yang kuat. Sama juga dengan penginfar myokardium ataupun serangan jantung. Okey, yang ni sangat serius lah, yang penginfar myokardium, di mana arteri memang dah tersumbat and serangan jantung akan berlaku. Alright. Okey, kita melihat kepada 10.7 sistem limfa manusia. Okey, sebelum kita pergi ke sistem limfa manusia, let me explain tentang how peredaran darah ataupun bendalir tisu ataupun mana-manalah benda yang akan mengalir dalam saluran ataupun pengedaran sistem pengedaran manusia. Alright, kat sini dia first. Kita tengok kat sini first. Dia cakap darah akan sampai di hujung arteriol. Kat sinilah arteriol ke darah bertekanan tinggi akibat diameter kapilari darah yang kecil dan daya pengempaman jantung. Okey, kat arteriol ni dia punya dia punya corong adalah sangat kecil compare to dia punya arteri ni. Okey, arteri dengan arteriol. Lepas arteri baru masuk arteriol. Alright. Okay, lepas tu dia cakap second, tekanan ini membolehkan plasma darah meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Okey, kat sini kan, dalam kita punya, dalam sel kita ada sebenarnya di surrounded by every capillary kan. Okey, surrounded by capillary. Okey, capillary. Lepas tu yang kuning ni adalah yang deoxygenated. Alright. So di sini, when arterial dah masuk, darah dah masuk, kita tahu arterial tadi adalah sangat nipis, adalah sangat kecil dia punya lubang. So disebabkan pressure yang tinggi, dia boleh directly masuk terus ke dalam sel. Yang hitam tu adalah sel yang masuk ke dalam sel. Alright. And then ketiga dia cakap plasma darah yang memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel dikenali sebagai bendalir tisu. Okay, let's say kalau nampak kan dalam when kita keluarkan jantung, kita macam ada tengok dia punya bendalir, macam ada liquid sikit yang lekat ke tangan tu, itu adalah bendalir tisu. Okay, bendalir tisu tidak mengandungi erythrocyte, iaitu sel darah merah. Sel darah putih. Kan kita ada leukocyte. Okay, leukocyte dengan erythrocyte. Okay, ini dua jenis darah putih. Lepas tu platelet tidak mengandungi platelet, protein plasma kerana saiz terlalu besar dan untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okay. Lepas tu, yang keempat, bendalir tisu membolehkan pertukaran bahan dalam darah dan sel berlaku. Nutrien dan oksigen meresap dari bendalir tisu ke dalam sel badan. Pada masa yang sama, bahan ruangan dan karbon dioksida meresap dari sel badan ke dalam kapilari darah melalui bendalir tisu. Right, basically, it's just that. Tengok satu dengan dua je. Tengok sini, darah sampai di arteriol. Right. Darah sampai di arteriol. Okay, arteriol sini. Lepas tu disebabkan arteriol sangat kecil dia punya lubang, jadi dia boleh dengan high pressure push dia punya terus meresap masuk ke dalam sel dalam belakang tu. Alright, macam tu je. Okay, moving on, pembentukan limfa dan komponen sistem limfa. Okay,
kat sini selalu dengar yang 85% of bendalai akan meninggalkan darah pada hujung arterial capillary darah dan meresap semula ke hujung vena. Okey, maksudnya di sini tadi kan first dia kat sini. Okey, high pressure dia masuk ke dalam sel. Okey, lepas tu of course dia akan membuang balik bahan toksik atau bahan buangan dari sel masuk balik ke dalam yang dioxygenated kan. Of course dia akan masuk balik, keluar balik dari sini dan masuk ke dalam venule ni. So yang tu hanya adalah 85% yang akan masuk balik ke dalam venule. Okey, yang mana baki 15% tu pergi ke mana? Okey. Baki 15% ni nanti kan dia tak masuk ke dalam dia tak masuk ke dalam venule, tapi dia akan stay kat sini. Tapi when dia stay dalam sini adalah sangat bahaya. Sebab kalau dia lama-lama stay kat situ dalam sel darah ataupun sel biasa, jadi dia akan menjadi edema. Maksudnya nanti kat joint kita di joint lah, dia akan jadi mengembang. Alright, so therefore yang 15% ni actually nanti dia akan diserap masuk ke dalam sistem limfa kita sini instead of dia masuk ke venule. Alright, yang 85% masuk ke venule, yang 15% ni masuk ke dalam capillary limfa sini capillary limfa. Alright, sebelum tu kita tengok dia punya persamaan dan perbezaan. Okey, kat sini kita nak tengok persamaan limfa dan bendalai tisu. First, kedua-dua mengandungi plasma tanpa protein plasma, erythrocyte dengan platelet. Okey, erythrocyte adalah sel darah putih. Okey, bezanya limfa dan bendalai tisu adalah kandungan lemak pada limfa dan bahan larut lemak adalah sangat tinggi. Okey, dan bendalai tisu lemak adalah sangat rendah. Satu lagi, kandungan limfosit yang tinggi. Okey, bendalai tisu limfosit yang rendah. Kita tengok pula dengan limfa dengan darah. Okey, samaan dia adalah mengandungi plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan sel, gas respirasi dengan leukosit. Leukosit ni adalah sel darah merah, sel darah putih. Okay, perbezaan limfa dengan darah adalah di mana limfa tidak mengandungi protein plasma, erythrocyte dan platelet, manakala darah mempunyai plasma, protein, erythrocyte dan platelet. Alright. So, kat sini proses pengepaman limfa dan darah pun adalah berbeza. Kalau darah dia ikut jantung dia kan, pam darah. Okey. Tapi untuk untuk limfa dia adalah melalui kat sini. Okey, kat sini ataupun kat sini denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka, peristalsis iaitu proses di mana kita mencerna makanan di leher tu, di esophagus. Okey, perubahan tekanan di mana tarik ataupun hembus nafas. And lepas tu dia punya injap adalah sehala di mana dia tidak mahu pengaliran balik ke dua hala ya. Kalau dua hala kan anti traffic jam. Alright, so therefore dia tak nak mengalir balik ataupun dua hala and terus pump ke jantung. Okey, limfa ni lepas dia dah kumpul di mana tadi saluran limfa kan, last dia akan masuk pula balik kepada saluran darah yang biasa. Alright, and then proceed to jantung. Okay, di sini kita melihat kepada sistem dia ataupun dia punya categorizations lah. Okay, first kita ingat ductus limfa kanan dengan ductus thorax. Okay, yang sebelah kiri kita tidak panggil sebagai ductus limfa kiri, kita panggil sebagai ductus thorax. Okay, ingat satu je, ductus limfa kiri dia ada 4 perkara sahaja yang dia kawal. Satu adalah belah kanan. Okay,
disebabkan dia limfa kanan, of course dia hanya mengawal sebelah kanan. Tapi dia ada 4 bahagian je, di mana dia mengawal sebelah bahagian kanan kepala. Okey, kepala ikut rajah ni. Kepala kat sini. Lepas tu leher. Lepas tu dada kanan, bahagian dada kanan. Dan lengan kanan. Itu sahaja untuk ductus limfa kanan. Jadi untuk yang ductus thorax ataupun yang sebelah kiri, dia mengawal 4 juga. Tapi yang keempat tu adalah semua bahagian di bawah tulang rusuk. Okay, badan di bawah tulang rusuk dia mengawal. First tadi kiri kepala, kiri leher, lepas tu kiri dada, lepas tu yang keempat adalah semua bahagian di bawah tulang rusuk. Okey. Di sini kita melihat balik. Tadi ductus thorax adalah sebelah kiri dan limfa kanan adalah di sebelah kanan. Okey. Di sini setelah sekejap. Tengok ni. Okey. Di sini kat sini kan limfa kan yang warna hijau kan. Limfa ni dia akan masuk nanti tadi kat sini. Kalau yang bawah ni yang tadi kan yang lengan lengan kanan dia akan kumpul sampai ke ductus limfa kat sini. Okey, kat sini. Lepas tu yang sebelah kiri adalah ductus thorax kat sebelah sini. So di sini nanti dia akan bertembung pula dengan satu tempat vena. Okey. Sebelum dia masuk ke jantung, dia akan kumpul balik di vena dahulu. Di vena di setiap kiri dan kanan lah. Di sebelah kiri tadi ductus thorax dia akan kumpul dia punya limfa di vena subclavicle kiri. Okey, subclavicle kiri. Kat bahagian yang dia tak tunjuk, okey. Kiri, tapi di kanan pula adalah subclavicle kanan di sini sebelum dia masuk ke dalam saluran darah. Okey. Dia punya junction, dia punya pertembungan. Okay, kat sini macam dia punya limfa. Lepas tu yang ni saluran darah. So yang pertembungan kita panggil vena subclavicle, kiri ataupun kanan. Alright. Ingat kalau ductus thorax dia adalah kat kiri, limfa kanan adalah subclavicle kanan. Alright. Lepas itu, kenapa sistem limfa ni adalah sangat penting? Pertama, dia adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Okey, tadi kan kita belajar yang 85% adalah dia akan meresap balik ke dalam venule ataupun yang deoxygenated. Lepas tu 15% dia adalah berkeliaran kan. So, yang 15% ni nanti dia akan masuk balik ke dalam ke dalam saluran darah. So yang kembalian limfa ni adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Maksudnya dia akan semua back to normal. Dia akan mengimbangi dia punya nutrisi dalam badan kita. That's why dia cakap sebagai pelengkap sistem peredaran. Okey, kalau kat sini komposisi tekanan dan isi padu darah dikekalkan pada julat yang normal. Okey. So maksudnya tak ada yang hilang tadi kan, 15% tu kan. Actually dia akan balik kembali kepada dia punya badan. Alright, dia adalah satu lagi sistem limfa adalah pertahanan badan. Di dalam sistem limfa tadi kita ada limfosit. Okay, kita tak ada eritrosit. Eritrosit hanya berlaku dalam limfosit ada sel darah putih. Okay, limfosit sel darah putih. Eritrosit adalah merah. Sorry. Okay, yang tadi lah. Okay, sorry. So, when sistem limfo ada limfosit, maksudnya sel darah putih. Kita tahu sel darah putih adalah sistem pertahanan. Therefore, kenapa sistem limfa sangat penting adalah kerana sistem limfa untuk menghasilkan antibody untuk melawan segala infections. Alright, satu lagi dia adalah pengangkutan bahan lemak yang terlarut. Alright, itu je.
Okey, lastly kita tengok kepada 10.8 di mana isu kesihatan berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okey, tadi ada terangkan yang 15% tu tidak masuk balik ke dalam venule ataupun kapilari yang dioksigenated. So, kalau let's say yang 15% tu tak diserap kembali ke dalam sistem limfa dan dia kumpul saja di dalam sel tersebut, dia actually akan menjadi joint kita ataupun sel kita akan jadi berkembang ataupun bengkak. Let's say kan kita masukkan macam yang kita belajar yang apa tu? Yang hypertonik dengan hypotonik kan. Kalau terlampau banyak air, jadi dia akan mengembang macam tu kan. So, ini yang berlaku kepada limfa kalau dia tak kembali ke dalam sepatutnya lah. Kalau dikekal dalam sel, dia akan jadi hypotonik. So, membengkaklah sel tersebut. So, kat sini, kita melihat punca kenapa dia membengkak. Okey, first adalah kehamilan. Okey, badan akan menghasilkan lebih banyak bendalai badan untuk memenuhi keperluan fetus yang berbesar. Okey, untuk kehamilan kita tahu ibu-ibu dia akan selalu membuat dalam badan dia, sistem dia selalu akan bekerja keras double. Sebab kenapa? Dia ada fetus kat dalam. So, everything dia akan 2 kali ganda. So, same goes to dia punya, plasma, dia punya lymphocyte. So, when dia hamil, yang lymphocyte ni sangatlah banyak. Therefore, di mana kenapa pregnant woman dia have to exercise a lot because dia nak tak nak yang lymphocyte tu kekal. Yang double tu dia tak diserap masuk balik ke dalam saluran darah. Okay. Then second, pesakit terlantar untuk tempoh yang lama. Again, dia macam kehamilan tu lah, pregnant woman. So, kalau dia tak gerak, okay, tapi yang pesakit terlantar dia ada normal. Dia tak ada double production. Dia normal production. Tapi disebabkan dia tak exercise, tak ada pergerakan dalam badan, okay, pergerakan aktiviti fizikal. So, dia punya, peredaran jadi slow. So, when slow, dia punya penyerapan masuk balik ke dalam sistem limfa ke masuk dalam saluran darah pun lambat. Therefore, when sangat lambat, so akan ada pengumpalan dia punya limfa di dalam punya sel. That's why dia akan membengkak. Alright. Kat sini dia cakap pergerakannya terhad boleh mengalami edema di kaki. And then second, the third one, kekurangan protein plasma, kekurangan albumin dalam darah. And lastly adalah jangkitan parasit. Okey, jangkitan parasit ni adalah when your kaki dia terkena jangkitan nyamuk ataupun gigitan nyamuk. Okay, gigitan nyamuk dia banyak jenis kan. Nyamuk dia adalah pembawa penyakit sebenarnya macam Aedes. Alright. So, nyamuk ni actually kalau dia membawa cacing yang bernama parasit Bruguiera, dia akan masuk ke dalam limfa manusia. Okay. When dia masuk ke dalam limfa manusia, and then dia akan menyebabkan kaki manusia menjadi bengkak seperti ini. Kalau pernah dengar, keadaan kaki ni sebenarnya elephantiasis. Okey, kaki macam gajah. Okey, kita panggil dia elephantiasis. Tapi yang sini cakap pesakit menghidap filariasis. Okey, filariasis adalah nama cacing tersebut. Okey, spesies dia adalah Bruguiera. Okey, spesies Bruguiera tapi dia spesies kan besar kan. Spesies adalah macam nama keluarga. Nama anak cacing tersebut ada filariasis. Okay. Jadi penyakit ni kita panggil sebagai filariasis lymphatic. Alright. Okay. So untuk chapter 10 adalah macam ni je. Alright.